Waalaikumsalam. Oh, kejap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kuliah online Ikram Sepang siri yang ke-6. Jadi pada hari ini 26 November 2020 kita akan menyambung semula kuliah online Ikram Sepang kita dengan tajuk Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan ini, tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Ustaz Dr. Syazali Hirman untuk meneruskan kuliah. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwah dan akhwat khususnya, dan sesiapa pun yang mengikuti kuliah online bersiri ini, yang kita bincangkan sirah nabawiyah. Mudah-mudahan masa kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat manfaat daripada apa yang kita bincangkan. Dan pada malam ni kita sambung lagi, dan waktu kuliah yang lepas kita bincangkan berkenaan dengan Nabi SAW ketika dia muda, maksudnya kanak-kanak dan remaja. Dan hari ini kita sambung lagi sikit, tapi Nabi dah menginjak kepada alam, orang kata apa, alam nak berkahwin. Nabi belum jadi dilantik jadi Nabi lagi, kita tak sampai lagi. Kuliah kita pun hanya mengambil masa sejam, jadi mungkin malam ni hanya 2 poin je lah yang kita akan sama-sama bincangkan dan kongsikan. Yang pertama berkaitan dengan perkahwinan Nabi SAW. Kita ceritakan bahawa Nabi SAW dia banyak menghabiskan masa remaja dia dan muda dia dengan mengembala kambing. Mengembala kambing, dan dia diberi upah yang sedikit. Dah kita ceritakan lah, bukanlah banyak mana pun upah bela kambing tu. Dan pernah ada yang orang kaya, dia sebab kambing pun kaya dah, tapi kalau dia ada bela unta lagi dia kaya. Ada orang-orang kaya yang ada unta minta supaya Nabi SAW juga memelihara, tolong tengok-tengokkan unta. Tolong tengok-tengokkan unta. Ni ada satu peristiwa yang saya pun duk semak juga
dia punya autentik dia, keabsahan dia. Tapi yang ni yang diceritakan dalam buku-buku sirah, bahawa macam mana saat perkenalan Nabi dengan Khadijah. Sebab pernah Nabi diminta oleh saudara ataupun adik-beradik Khadijah memelihara unta. Memelihara unta. Dan yang itulah yang orang kata apa, menjadi titik mula Nabi, orang kata apa, Khadijah kenal Nabi SAW, sebab dia ni duk bercerita kepada Khadijah. Khadijah, siapa Khadijah ni, kita akan bincang siapa Khadijah. Khadijah pada waktu tu duk tengah cari juga siapa yang boleh apa nama, tolong niagakan barang dia, orang kata apa, bisnes dia. Jadi pasti dia cari orang-orang yang boleh dipercayai. Jadi orang yang pernah, orang kata apa, engage dengan Nabi ni, adik-beradik Khadijah ni kata, oh kalau macam tu aku ada kenal seorang ni, macam tu lah lebih kurang. Make sense lah, walaupun kita tak dapat pastikan apa nama, betul ataupun tepat benar-benar berlaku benda tu. Okey. Tapi sebelum nak pergi jauh pasal perkahwinan tu, saya nak kongsikan tentang latar belakang Khadijah sebesikit. Yang sebenarnya lagu nasyid pun ada dah dibuat atas nama Khadijah, nasyid Siti Khadijah tu. Tapi banyak diceritakan Khadijah sebelum, selepas dia menjadi isteri, dan macam mana dia membantu Nabi SAW. Cuma background dia jarang diceritakan. Khadijah ni ataupun gelaran dia Ummu Hindun. Sebelum dia berkahwin dengan Nabi, memang gelaran dia Ummu Hindun. Bekas isteri PM yang dulu nama Hindun kan. Khadijah binti Khuwailid binti Asad, Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Kalau ingat balik kuliah-kuliah yang lepas ni, Nabi Muhammad bin apa? Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Maknanya Khadijah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dekat Qusay, Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab. Saya tak ingat saya kongsi dah dulu dekat dengan Qusay. Saya rasa saya mula dengan Hashim tu, saya tak cerita pasal Qusay. Tapi tak apalah, malam ni kalau cerita Qusay dia jadi panjang. Tapi menarik cerita Qusay ni, bagaimana dia yang orang kata apa, dia ada orang panggil apa, nama ataupun dia ada legacy yang ditinggalkan dalam masyarakat Quraisy di Mekah tu. Okey. Kalau tengok nama Khadijah ni juga, dia adalah kalau siapa perasan pernah dengar nama Az-Zubair ibn al-Awwam. Az-Zubair ibn al-Awwam salah seorang asyarah mubasyirin bil jannah. Az-Zubair ibn al-Awwam ni dia siapa? Bapa dia Al-Awwam bin Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid. Maknanya Az-Zubair bin Awam ni anak saudara kepada Khadijah. Jadi anak saudara yang Khadijah dengan lelaki tau. Jadi maknanya orang kata apa, hubungan dekat lah. Anak saudara yang tak mahram ni, sebab anak abang dia, macam tu. Itu yang kalau satu lagi tokoh yang mungkin kita kenali dia adalah Abul As. Abul As ni dia juga anak saudara kepada Khadijah. Kenapa? Sebab
Bapa dia lah. Bapa Abul As tu dua beradik dengan Khadijah, Abul As. Yang akhirnya Abul As ni jadi menantu Khadijah. Yang berkahwin dengan siapa? Berkahwin dengan Zainab. Abul As. Abu Al-As. Itu juga yang akhirnya dia masuk Islam hujung-hujung kan. Siapa pernah dengar cerita Abul As dengan Zainab tu, tahulah nama Abul As ni. Dia anak saudara Khadijah dan akhirnya jadi menantu Khadijah. Tapi dia bukanlah anak saudara, orang kata apa, anak saudara saya terlupa Abul As tu bin apa. Itu yang saya terlupa tu. Seorang lagi yang boleh kita kenali adalah, pernah dengar tak Waraqah bin Naufal? Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ni siapa? Bila Nabi turun daripada Gua Hira tu kan, dia first time dapat wahyu tu, Khadijah bawa Nabi SAW pergi jumpa Waraqah bin Naufal. Nanti kita cerita pasal Waraqah bin Naufal. Apa hubung kait Waraqah bin Naufal dengan Khadijah ni? Bapa dia nama apa? Naufal bin Asad. Naufal bin Asad ni siapa? Dia dua beradik dengan bapa Khadijah, Khuwailid bin Asad. Khadijah binti Khuwailid bin Asad. Ini Naufal bin Asad. Jadi Waraqah bin Naufal bin Asad. Maknanya apa? Sepupu lah. Sepupu Khadijah lah. Sebab bapa Khadijah dengan bapa Waraqah dua beradik. Waraqah bin Naufal. Naufal dengan Khuwailid tu dua beradik. Jadi jadi mereka ni sepupu lah. Mereka ni sepupu. Jadi itu antara tokoh-tokoh. Dia senang nak faham ni ikhwah akhwat para penonton. Sebenarnya kita boleh faham Mekah tu, kalau siapa yang pernah hidup dalam orang kampung, siapa yang orang kampung, asal usul kampung, kadang-kadang bukan kadang-kadang lah, kampung-kampung yang biasa ada, yang memang dari turun-temurun, boleh kata satu kampung tu adik-beradik dia aja. Kan, ini sepupu, ni dua pupu, ni adik-beradik dia lah satu kampung tu. Jadi dulu-dulu ni orang kata, bapak saya lah cerita kan, kalau buat nakal ke apa ke, siapa pun boleh tegur, semua adik-beradik. Semua adik-beradik. Tapi sekarang jangan buat main tegur anak saudara sendiri pun boleh bergaduh. Boleh bergaduh mak ni dengan mak ni kan. Sekarang anak aku jangan siapa kata apa, walaupun anak aku ni tak bagus. Hang jaga anak hang sudah. Itu dah malah lah. Jadi Mekah yang kita boleh bayang 1,500 tahun dulu, sebelum tu, maknanya keturunan Quraisy tu semua duduk menetap di Mekah. Jadi semua ni keturunan Quraisy pun. Tadi ni Khadijah dengan Nabi pun tu dia sampai kat mana? Sampai kat Qusay. Berapa lapis tu? Sampai kat Qusay, adik-beradik dia juga. Okey. Itu cerita pasal Khadijah. Macam mana kahwin? Okay. Sebelum tu Khadijah juga adalah orang yang pernah berkahwin 2 kali. Kalau tengok dalam buku-buku sirah adalah dua orang nama, tapi dua nama tersebut juga ada yang mempertikaikan betul ke nama, tapi itulah dua orang tu. Saya tak orang kata apa, tak mempertahankanlah jika ada komen tentang betulkah nama mereka. Jadi saya sekadar sebut bahawa Khadijah pernah berkahwin dengan 2 orang. Dan Khadijah ni dan dapat anak pun dengan 2 orang tu. Dapat anak pun dengan suami yang sebelum ni. Sebab tu dia punya kunyah dia, gelaran dia Ummu Hindun. Dan yang dalam banyak-banyak anak dia dengan suami yang sebelum ni pun, yang saya rasa saya boleh kongsi pun, yang saya confirm memang dengan riwayat yang kuat, dengan orang kata apa, sandaran yang kuat, adalah Hindun. Sebab itulah nama dia Ummu Hindun. Anak dia Hindun. Hindun ni lelaki. Hindun ni lelaki. Dia lelaki dan dia
kenapa dapat dikenali? Dia masuk Islam, dan dia turut berhijrah ke Madinah. Ada seorang lagi anak Khadijah juga, tapi dengan suami yang seorang lagi, nama Hindun juga, tapi ini perempuan. Itu menarik ya. Dia ada dua anak, seorang lelaki, seorang perempuan, dua-dua nama Hindun. Dua-dua nama Hindun. Maknanya Hindun ni boleh guna untuk anak lelaki dan boleh guna untuk anak perempuan lah. Macam juga nama Arab Kalsum. Kalsum tu bukan nama perempuan. Orang Arab Kalsum tu nama lelaki. Kalau zaman tersebut lah. Tak pastilah zaman sekarang. Tapi zaman tersebut kalau dengar nama Kalsum, Ummu Kalsum tu maksudnya mak kepada anak lelaki yang nama anak lelaki itu Kalsum. Tapi kita bahasa Melayu, orang Melayu Kalsum ni, tapi orang Melayu lah tak berbual lah nama anak Kalsum kan. Kalsum, nama Kalsum tu nama orang kata apa, nama perempuan lah. Okay, kita balik cerita Hindun tadi. Yang Hindun yang perempuan ni juga masuk Islam dan berkahwin. Yang cuma suami dia tak Islam lah. Suami dia tak Islam. Saifi nama suami dia, sebab dia dapat anak mudanya Muhammad, nama Muhammad. Dia letak nama anak dia Muhammad juga, maksudnya cucu kepada Khadijah lah. Cucu kepada Khadijah daripada suami, bekas suami nama Muhammad, yang pastilah masuk Islam. Jadi dua ni lah yang saya rasa saya nak kongsikan, anak kepada Khadijah yang ada cerita ataupun riwayat yang kuat tentang mereka. Jadi maknanya bila Khadijah tu dia ada anak perempuan, yang anak perempuan dia tu pula dapat anak, maknanya ada keturunan daripada Khadijah yang bukan dengan Nabi SAW. Cuma orang tak pernah trace lah kot siapa keturunan Khadijah tu lah. Okay. Apa lagi nak sebut pasal Khadijah? Satu lagi, bila nak sebut pasal Khadijah, perbahasan yang orang kata apa, saya rasa ni perbahasan yang selalu orang bahas dah, iaitu tentang umur Khadijah. Umur Khadijah ketika berkahwin. Tapi sebelum nak masuk umur Khadijah ketika berkahwin tu, kita cerita dulu. Jadi akhirnya Khadijah ni dia kaya. Memang kalau baca mana-mana buku sirah pun disebutkan bahawa dia seorang wanita yang kaya. Cuma tak ada jalur riwayat yang kuat bagaimana dia boleh jadi kaya. Sebab orang Arab zaman jahiliah tu, dia tak, kalau suami mati, dia tak mewarisi harta suami. Jadi Khadijah ni yang suami yang kedua-dua suami yang sebelum dia tu mati, meninggal dunia, bukannya dia diceraikan. Tapi tak disebut bahawa dia mewarisi harta pada suami. Bahkan zaman jahiliah tu memang isteri tak mewarisi harta suami pun. Ayah dia tokoh Quraisy. Ayah dia Asad tu, Khuwailid bin Asad tu adalah tokoh Quraisy. Mungkin dia mewarisi harta daripada ayah dia, wallahu alam. Tapi dia juga anak perempuan. Yang ni yang saya rasa saya pun tak cukup lagi lah membuat membuat kajian yang lebih mendalam. Duk cari-cari jugalah sebelum ni. Bagaimana mungkin para penonton yang mengikuti ni boleh buat sedikit orang kata apa, kajian bagaimana Khadijah boleh jadi kaya. Jadi selalu kita dengar cerita Khadijah kaya, tapi kita tak pernah diberitahu bagaimana Khadijah boleh kaya zaman jahiliah yang wanita ni no class, bukan second class. Second class ada juga kelas second lah kan. Tapi ni no, tak ada kelas. Wanita ni tak ada apalah. Tapi Khadijah boleh jadi wanita yang terhormat, yang kaya raya. Bapa Khadijah tadi, Khuwailid bin Asad, meninggal masa perang Fijar. Kita cerita pada bulan lepas kan tentang perang Fijar yang turut disertai oleh Nabi SAW. Kalau nak buat soalan kuis lah, perang apakah yang pertama disertai oleh Nabi Muhammad SAW? Tapi kalau sebut Nabi Muhammad, orang akan jawab perang Badar lah kan.
Tapi sebenarnya ada perang yang sebelum perang Badar yang Nabi SAW pernah sertai, iaitu Harbul Fijar ataupun perang Fijar, peperangan Fijar. Waktu Nabi masih muda remaja, sebab Nabi hanya kutip anak panah, jadi dia belum cukup mampu untuk menghayun pedang lah. Dia nak hayun pedang ni mesti dia lebih tinggi daripada panjang pedang. Kalau pedang tu panjang daripada dia, tak lagi pedang tu hayun dia, bukan dia hayun pedang. Okey. Khadijah kaya, setakat tu lah kita tahu. Tapi saya tak boleh nak kongsi macam mana dia kaya. Walaupun ada kata memang dia warisi daripada suami, yang tu saya tak dapat nak confirmkan lah. Oleh kerana dia wanita, dia tak bolehlah pergi berdagang, bawa barang dagangan ke Syam, ke Yaman. Kita dah cerita dah kan, orang Quraisy ni dia punya sumber pendapatan ni adalah perdagangan ke Syam dan perdagangan ke Yaman, rihlatash syita'i was-saif, yang dah kita bahaskan lah dalam kuliah yang bulan-bulan lepas kan. Apa yang Khadijah buat zaman sebelum Islam lagi, orang Arab waktu tu kalau dia buat perdagangan yang dia minta orang lain tolong bawa pergi berniaga, dia panggil mudarabah. Sekarang ni pun ada dalam Islam mudarabah. Maksudnya bila datang Nabi SAW, Nabi endorsekan bahawa mudarabah diakui atau diiktiraf dalam Islam. Apa maksud mudarabah? Aku keluar modal, hang tolong pergi berniaga. Jadi kita ada share berapa, 70%, 30% kan dia bahagi. Jadi saya duk tengok-tengok juga, ada yang setengah-setengah buku sirah mengatakan perkongsian antara Khadijah ni dengan Nabi Muhammad pada waktu tu 50-50, 50-50, tinggi tu. Dia tolong bawa, dia nak musafir jauh pergi sampai ke Syam, dan dia tolong bawa barang modal oleh orang lain, oleh Khadijah. Jadi biasanya Khadijah ni dia ialah orang yang bawa barang, memang dia harap kat orang tu lah. Lepas tu orang tu lah bawa balik mana untung. Kalau dia tak telus, tak transparent, dia untung sekian-sekian, dia bagi tahu untung dia sekian-sekian je. Jadi Hana ambil berapa persen, aku ambil berapa persen. Padahal dia dah simpan siap-siap dah, orang kata apa, bahagian dia. Jadi banyak yang tak jujur. Jadi ini cerita bagaimana bila Nabi bawa barang dagangan Khadijah ni, dia bawa balik nampak untung berganda. Ada setengah-setengah dulu saya pada kecil-kecil selalu orang kata meniaga Nabi ni untung sebab Nabi ni meniaga murah. Amboi takkanlah naif sampai macam tu Nabi pergi meniaga murah. Bukan masalah Nabi berniaga murah, dia tak ambil untung banyak. Dia tak tipu. Dia tak tipu siapa? Dia tak tipu rakan kongsi dia. Sebab itulah untung dia jadi banyak. Orang sebelum ni pun untung banyak juga, tapi dia tipu. Mungkin dia untung 1,000, dia kata dia untung 800, 200 dia simpan dah. Lepas tu hak 800 tu bahagi. Bahagi antara yang bagi modal dengan yang tolong pergi mega tu, yang tolong run. Tapi Nabi dia dapat 1,000, dia bagi tahu 1,000 lah. Yang tu yang kenapa Nabi dapat keuntungan yang lebih, bukan kerana dia selalu nak kata ni Nabi mega tak letak harga mahal-mahal sebab tu. Itu mengarut lah, bukanlah macam tu. Yang kedua, pasti kita kena yakini juga bahawa Nabi SAW berdasarkan peristiwa Nabi disusukan oleh Halimah daripada Bani Sa'ad. Kan dia membawa barakah kepada keluarga Bani Sa'ad. Susu kambing pun makin gemuk, membiak banyak, susu kambing pun banyak. Mereka pun rasa hidup mereka makin murah rezeki. Maknanya Nabi ni membawa keberkatan. Jadi di samping Nabi ni jujur, dia tak menipu keuntungan yang dia dapat dalam membawa barang dagangan Khadijah, pastilah barakah tu ada lah di situ. Barakah yang tu kita tak boleh nafikan lah. Pasti ada barakah daripada Nabi SAW. Walaupun dia belum Nabi pada waktu tu, berdasarkan peristiwa yang Nabi disusukan oleh keluarga daripada Bani Sa'ad. Okey. Waktu ini semua tahulah, waktu
Nabi pergi bawa barang dagangan ni, Khadijah juga hantar sekali dengan pembantu Khadijah, seorang lelaki yang bernama Maisarah. Itu seorang lagi, Maisarah tu nama lelaki, tapi kita sekarang Maisarah tu jadi nama perempuan. Maisarah tu lelaki. Sebab tu lah dia boleh bermusafir dengan Nabi berdua untuk pergi berdagang ke Syam. Tu nama tempat tu adalah Busra, bukan Basrah di Iraq. Sekarang nama Basrah juga, ni Busra. Busra ni dia sebelum sampai ke Damsyik lagi. Dia di selatan Damsyik. Busra. Di situlah tempat berhimpunnya. Dia jadi macam tempat orang kata apa, berhimpunnya yang datang daripada China, Silk Road tu kan, Silk Road yang datang daripada Eropah. Dia pun berkumpul dekat situ. Jadi Nabi pernah sampai ke Busra untuk berdagang. Yang ni yang orang kata apa, memang boleh dikatakan buku-buku sirah semua menceritakan tentang Nabi membawa barang dagangan Khadijah ke Busra. Okey. Jadi daripada laporan tadi ni, laporan daripada adik-beradik Khadijah tentang dia pernah bela unta, lepas tu laporan daripada Maisarah, Khadijah yang pernah 2 kali berkahwin terbuka hatilah untuk nak mengahwini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam buku-buku sirah yang orang kata apa, yang famous, saya dah kongsikan sumber sirah dalam kuliah saya yang pertama adalah sumber-sumber. Jadi siapa yang ikut yang malam ni yang dah kali ke-6 ni mungkin terlepas lah. Susah jugalah saya nak setiap kali saya punya kuliah saya nak kena pergi sebut balik sumber yang awal-awal dulu kan. Apa buku-buku yang patutnya dilihat untuk mendapatkan sumber-sumber sirah ni. Okey. Dalam buku-buku tu disebutkan bahawa Khadijah menyampaikan hasrat dia tu kepada kawan Khadijah nama Nusaibah. Nusaibah. Dan Nusaibah ni lah merisik-risik Nabi Muhammad SAW. Yang akhirnya Nabi Muhammad pun bersetuju dan Nabi Muhammad pun menghantar bapa saudara dia untuk meminang Khadijah melalui bapa saudara Khadijah. Sebab bapa saudara Khadijah, bapa Khadijah ni dah meninggal dunia. Di sini ada sesetengah buku yang saya tengok cerita dia merepek juga. Merepek macam mana persetujuan tentang perkahwinan antara Khadijah dengan Nabi Muhammad ni. Kalau ada cerita yang dikatakan masa tu bapa Khadijah ni hidup lagi. Tapi sedangkan lebih kuat bapa Khadijah dah meninggal masa perang Fijar. Bapa Khadijah tak setuju sebab Khadijah ni kaya, Muhammad ni anak yatim piatu, bukan kaya pun, belah kambing yang pun sebelum ni. Jadi Nabi Muhammad ni memang orang yang orang kata apa, susah lah. Tapi bila dia mula bekerja dengan Khadijah, kan dia dapat untung tadi, itu pendapatan dia daripada hasil keuntungan tadi tu, dia jadi pendapatan Nabi. Nabi ada duit dah lah lepas tu. Boleh kahwin lah, orang kata boleh kahwin lah. Dan akhirnya peminangan dan daripada keluarga Nabi Muhammad, bapa saudara Nabi Muhammad pergi jumpa bapa saudara Khadijah dan berlakulah perkahwinan yang kalau menurut perbahasan umur Khadijah, yang paling famous adalah riwayat Al-Waqidi. Yang kita biasa dengar ni adalah riwayat Al-Waqidi. Al-Waqidi inilah yang meriwayatkan bahawa Khadijah meninggal pada umur 65 dan maka Khadijah kahwin umur 40. Kenapa? Sebab boleh dikatakan disepakati lah dalam mana-mana buku sirah pun disebutkan tempoh perkahwinan Khadijah sebelum dia meninggal adalah 25 tahun. Itu tak dipertikaikan, 25 tahun. Jadi bila Al-Waqidi kata Khadijah meninggal masa umur Khadijah 65, maknanya tolak 25 tahun, Khadijah kahwin tu umur 40. Umur 40. Cuma ini kita tengok apa yang saya tak mau bahas, rasanya ramai asatizah bahas lah, saya tak payah bahas panjang-panjang lah. Selain daripada Al-Waqidi, bahkan ramai
Al-Waqidi tu dia seorang, bahkan ramai macam Al-Baihaqi, Ibnu Kathir sendiri ya. Al-Baihaqi ni tulis Ad-Dalail Nubuwah kan. Ibnu Kathir tulis Al-Bidayah wan Nihayah kan. Al-Hakim dalam Mustadrak, Al-Hakim dalam Mustadrak dia riwayat daripada Ibnu Ishaq. Saya pernah cerita sebelum ni kan tentang Ibnu Ishaq. Orang kata yang antara pioneer, pemula yang mengumpulkan sirah Nabi ni secara orang kata secara eksklusif, maksudnya memang himpunkan sirah ni. Juga Hisham Al-Kalbi, banyak lagi tokoh-tokoh yang lain mengatakan bahawa masa Khadijah wafat tu, Khadijah umur 50-an, 50 lebih lah. Jadi tolak 25, maknanya Khadijah antara masa kahwin tu antara umur dia antara 25 ke 30. Nabi Muhammad umur 25 lah. Itu tak dipertikaikan umur Nabi Muhammad pada waktu tu. 25 tu pun taklah tepat 25. Dia antara 20 ke 25 lah. Zaman tu orang tak ada kad kenalan, tak ada surat beranak kan. Facebook pun tak boleh nak remind bila birthday. Jadi anggaran antara 20 ke 25 umur Nabi SAW, ataupun kita boleh kata 25, dan Khadijah antara 25 ke 30. Ini lebih ramai yang menceritakan ataupun meriwayatkan umur Khadijah tu. Dan saya cenderung pada pandangan ni. Kenapa? Antara yang menyokong pada pandangan ni sebab Khadijah melahirkan anak bersama dengan Nabi Muhammad SAW 6 orang. Tak logik tak tahulah siapa yang mendengar ni mungkin boleh bagi pandangan lah. Bolehkah seorang wanita yang berkahwin usia 40 kemudian dia dapat 6 orang anak? Kalau setahun seorang pun maknanya umur 46 boleh dapat anak lagi. Yang tu saya bukan pakar dalam bidang perubatan, saya tak berani nak komen. Mungkin Allah Alam Dr. Fauziah ada ke malam ni, mungkin boleh sahkan, pakar ONG mungkin boleh sahkan. Umur 46 dah lah umur 40-an, setahun seorang pula beranak sampai umur 46 ada 6 orang anak kan. Itu tak nampak lah, saya tak nampak dia punya orang kata apa, tak make sense lah. Tapi kalau umur Khadijah, contohnya umur Khadijah 28, tapi apa yang pasti Khadijah lebih tua sedikit daripada Nabi, itu pasti. Lebih tua sedikit daripada Nabi SAW, sebab dia dah pernah 2 kali berkahwin dan dapat anak pun dengan perkahwinan yang sebelum ni. Jadi itulah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Kalau kita tengok ada Bukhari dan Muslim, banyak hadis yang mencerita tentang kelebihan Khadijah. Saya tak mau bawa lah pada malam ni. Mungkin ramai dah ustaz-ustaz mencerita tentang kelebihan Khadijah, tentang Jibril yang bagi kirim salam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis tu dalam Bukhari. Jadi bagi saya hadis tu pun dah cukup untuk menunjukkan siapa Khadijah. Juga hadis yang dalam Bukhari Muslim yang Aisyah kata, Aisyah ni dia bersama dengan Nabi di Madinah. Dia kata, isteri Nabi yang aku paling cemburu bukan madu-madu aku yang sekarang yang hidup gini. Dia pergi cemburu dekat madu dia dah meninggal dah. Padahal bukan madu dia pun, sebab Nabi berkahwin tu selepas Khadijah kahwin dengan isteri-isteri yang lain lepas Khadijah meninggal. Tapi betapa yang Aisyah kata dia cemburu tu sebab Nabi ni memang terlalu orang kata apa-apa sikit mengutamakan adik-beradik, kawan-kawan Khadijah contohnya. Macam ada adik-beradik perempuan Khadijah nama Halah binti Khuwailid contoh. Ada banyak cerita. Tapi saya tak pergilah pada cerita tu. Yalah, kita pun ada lagi setengah jam, kita habis 10.30 insya-Allah. Anak Nabi dengan Khadijah pun semua tahulah, iaitu Al-Qasim. Bila dapat anak sulung lelaki Al-Qasim, Nabi dapat kunyah Abul Qasim, dan Khadijah daripada Ummu Hindan jadi Ummul Qasim. Ada ikut suami dia lah yang baru ni.
Ummul Qasim. Cuma Abul Qasim ni usia yang katanya dia dah boleh menunggang, duduk di atas tunggangan, jadi umur dalam 7-8 tahun. Dia meninggal dunia. Allahu Akbar. Saya boleh bayanglah tu umur anak saya sekarang lah, umur yang kita rasa cerdik kan, dah boleh bersembang dengan kita, dah boleh faham apa yang arahan kita, dah boleh bantu kita punya kerja dan sebagainya. Waktu tu Allah ambil nyawa. Itulah berlaku pada Nabi SAW. Kemudian anak yang perempuan sulung Zainab yang kahwin dengan Abul As tu, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum dan Fatimah. Cuma Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum ni meninggal ketika dah dewasa, sempat berkahwin dan ada anak pun. Zainab pun ada anak, Umamah contohnya. Yang kedua-dua orang itu Ruqayyah dan Ummu Kalsum pun ada anak. Cucu Nabi daripada anak-anak yang lain ada. Selalu kita ni banyak riwayat Syiah kan. Cucu Nabi ni macam Hasan dengan Husain lah. Macam Nabi ni tak ada cucu lain pula dah. Kita pun tahu Zainab kahwin dengan Abul As, Ruqayyah dengan Ummu Kalsum ni kahwin dengan Uthman bin Affan, yang akhirnya Uthman bin Affan ni dapat gelaran Zunnurain ni sebab dia berkahwin dengan dua anak perempuan Nabi SAW. Dan anak perempuan yang nama Fatimah ni, yang kita semua kenali, dia meninggal selepas Nabi meninggal. Jadi 3 orang anak perempuan Nabi meninggal di Madinah, dan dikuburkan di Baqi'. Dia ada satu kawasan perkuburan Baqi' ni untuk Ahlul Bait, keluarga Nabi SAW. Dan anak lelaki Nabi yang kecil nama Abdullah, umur kecil je, katanya tak sampai 2 tahun lah. Ini pun sedih juga lah bila anak kecil. Saya ingat kita ni bila ada anak yang umur 1-2 tahun baru duduk belajar berjalan, baru nak belajar bercakap ni lah waktu yang kita rasa comel lah, anak yang comel, lelaki pula kan. Tengah-tengah comel tu dia meninggal kan. Ini yang bila meninggal anak lelaki tu lah, Abu Jahal seronok bersorak kan, Abtara Muhammad, Batara ni maksudnya telah putus keturunan Nabi SAW ni kan. Seronok orang baru meninggal anak, kehilangan anak, dia duk pergi jaja seronok pula. Sampai macam tu lah kan. Itu yang turun surah Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sebenarnya mengkeji kamu wahai Muhammad, dia yang lebih abtar, yang lebih terputus daripada segala apa-apa yang kebaikan dunia akhirat. Itu antara cerita kenapa turun Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nama Abdullah. Cuma ada kekeliruan bahawa Nabi ni ada lagi anak lelaki. Sebab nama At-Tahir dengan At-Tayyib. Tapi sebenarnya At-Tahir dan At-Tayyib ni gelaran kepada Abdullah. At-Tahir dan At-Tayyib gelaran kepada Abdullah. Jadi sebenarnya Abdullah lah. Dan ada lagi seorang anak dengan Ibrahim. Ibrahim ni Nabi dapat, umur Nabi pun dah dalam 60 tahun lah. Boleh bayang tak umur 60 Siapa yang di sini sekarang umur 60 dapat anak kecil? Ibrahim pun kecil lagi kan, berlaku dapat. Tapi Ibrahim ni dengan nama Maria, seorang wanita atau penjariah yang dihadiahkan kepada Nabi SAW, bernama Maria, dapat lelaki. Nabi namakan dengan nama, dia kata dengan nama bapa aku, iaitu Nabi Ibrahim lah. Dan meninggal juga. Itu pun ada peristiwa lah, berlaku gerhana, dan orang menganggap kerana kematian anak Nabi itulah berlaku gerhana matahari. Kemudian itulah disyariatkan solat gerhana, untuk menolak bahawa berlaku gerhana matahari ke berlakulah apa-apa bukan kerana kematian siapa-siapa, tapi ini kerana kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya tak mau nak ulas pasal anak Nabi panjang-panjang, sebab dah diceritakan oleh banyak pihak. Apa
poin yang saya nak kongsikan, iaitu Nabi SAW daripada awal kita cerita ni, sebelum Nabi jadi Nabi lagi, Nabi ni semua yang orang kata ujian Nabi telah lalui. Lahir tanpa ayah, kan? Lahir tanpa ayah. Baru duk kecil lagi, mak meninggal. Baru nak manja dengan atuk pun meninggal, kan? Walaupun memanglah dipelihara dan dibela oleh bapa saudara dia, Abu Talib, tapi tak samalah dengan orang yang dipelihara oleh mak ayah sendiri atau atuk dia sendiri, kan? Bapa saudara dia pun bela kambing, daripada kecil dah biasa hidup susah, bela kambing. Berkahwin, alhamdulillah dapat kahwin dengan orang kaya, itu satu Allah bagilah. Tapi dapat anak dia pernah merasai kehilangan ayah, kehilangan mak, kehilangan tok, kehilangan anak. Akhirnya isteri yang dia sayang, tengah-tengah dia diuji oleh orang-orang Mekah, time itulah isteri dia meninggal. Yang kata Amul Huzni, nanti kita kongsikan Amul Huzni, tahun bersedih. Memang Nabi sedih. Sahabat ada sebut riwayat, sahabat kata kami berbulan-bulan tak nampak Nabi senyum. Sedih. Isteri meninggal, isteri yang satu-satunya isteri yang memang orang manusia pertama beriman dengan dia, yang mempertahankan dia, kan? Orang kata behind, di belakang seorang lelaki yang berjaya ada yang seorang wanita. Inilah wanita tu. Dan Allah tak ambil nyawa Khadijah ketika Nabi berada di puncak lah, tak. Waktu Nabi berada baru lepas kena boikot, tengah orang kata kemuncak tekanan dan orang kata ancaman, dan orang kata ujian getir Nabi duk ni, waktu tu Allah ambil Khadijah. Dan waktu tu lah, lepas berapa lama tu Allah ambil Abu Talib. Apa mesej dia? Apa mesej dia? Pertama, ialah orang yang tak pernah rasa susah, dia tak boleh nak rasa lah macam mana perasaan orang lain, macam mana perasaan anak yatim, macam mana perasaan orang yang susah, macam mana dia nak rasa. Macam kita lah ni, kan? Kalau ada orang mungkin anak dia meninggal, kita boleh katalah sabar, kan? Kita pun tak tahu macam mana, kita tak pernah rasa, tak pernah lalui, kita pun tak tahu apa perasaan dia pada waktu tu, sebab kita tak pernah lalui. Anak meninggal, anak kecil meninggal, isteri meninggal, bapa saudara meninggal. Jadi itu tak ada ujian yang Nabi tak pernah lalui lah. Tak ada ujian yang Nabi tak pernah lalui. Semua ujian yang manusia pernah lalui, Nabi lalui. Nabi tak pernah sakit, Nabi sakit. Nabi pernah juga disihir. Kalau kita kata, kami kena sihir, Nabi Muhammad tak apalah, tak pernah kena. Nabi cedera tak dalam perang? Cedera. Nabi pernah berlapar tak? Nabi berlapar. Banyak riwayat hadis menunjukkan Nabi dalam keadaan lapar. Apa benda yang Nabi tak pernah rasa? Semua Nabi pernah rasa dan pernah lalui. Nanti kita akan cerita bila Nabi dah berdakwah, apa ancaman tak pernah kena. Bukan yang kemuncak dia, ancaman bunuh lah. Kan, kena boikot, kena ejek, kena perli, kena fitnah. Apa benda yang tak pernah kena? Itu kata, apa benda yang Nabi tak pernah kena? Jadi semua benda Nabi pernah melalui dan pernah merasai, dan yang supaya kita umat dia tak ada alasan. Kalau tidak, kita ni beralasan banyak jugalah. Dia tak apalah, kan? Nabi Muhammad tak apalah, kan? Sekarang kita tak ada alasan. Kita tak ada alasan. Okay. Satu lagi pada peristiwa anak-anak meninggal ni yang saya boleh ambil pengajaran, ialah maknanya Nabi ni yang disebut Abtar tadi tu, kan, dia terputus susul galur keturunan dia. Memang dia tidak ada anak lelaki yang ada keturunan. Supaya katalah Nabi ada anak lelaki, apa yang berlaku turunannya?
Sekarang ni Tera tak ada anak lelaki, anak perempuan dia Fatimah dengan Saidina Ali, kan? Ada keturunan Hasan dan Hussein, lelaki, dapat cucu cicit apa semua sampai sekarang. Dan kita tengok apa yang berlaku. Ada satu kumpulan dalam Islam lah. Mereka bukan agak, yalah, walaupun dengan kesesatan yang ada, tapi dia masih dikira satu kumpulan dalam Islam yang boleh menganggap keturunan tu dah sampai tahap mana dah, yang mendewa-dewa kan. Itu baru keturunan daripada anak perempuan. Kita boleh bayang lah kalau ada keturunan daripada anak lelaki. Oh, jadi Tuhan silap-silap. Tuhan yang berjalan di atas muka bumi ni. Bukan takat jadi Nabi lagi dah. Jadi itu yang orang kata apa, hikmah di sebalik tu lah. Saya duk bayang juga ni dengan main apa, jumpa janggut lah, jumpa rambut lah, capal lah, apa semua pun habis. Bayangkan kalau Nabi ada anak lelaki dan ada keturunan laki-laki sampai sekarang. Agak-agak apa keturunan Nabi tu orang buat? Orang pergi sembah cium kaki apa, kan? Itu yang itu yang berlaku lah. Wallahualam. Okey, cuma kalau tengok habis cerita pasal kahwin dan anak semua tu, cuma daripada Nabi kahwin tu sampailah sebelum Nabi jadi Nabi, tak ada cerita. Siapa nak pergi cerita pasal rumah tangga Nabi ni kan? Tak ada cerita. Selama 15 tahun tu tak ada cerita pun apa yang berlaku dalam rumah tangga Nabi. Kalau orang suruh kita kongsikan kan, rumah tangga Nabi dengan anak-anak, pendidikan anak-anak, tak ada riwayat macam mana Nabi didik anak masa anak kecil. Tak ada. Sebab Nabi tak jadi Nabi kita itu, kan? Nabi dapat anak dia nama Ibrahim tu pun kecil dah meninggal dah. Jadi tak ada orang kata apa, macam mana Nabi didik anak lah. Walaupun Nabi ada jaga anak orang lain, tak disebut jugalah. Macam Hindun tadi tu, Hindun, salah seorang daripada Hindun yang lelaki tu, yang perempuan tu, dia jadi anak tiri Nabi yang Khadijah bawa. Lepas Nabi kahwin, Khadijah kahwin dengan Nabi, Khadijah bawa anak yang masih kecil. Dalam bahasa Arab disebut Rabib, ataupun anak tiri lah, kita kata anak tiri. Nabi ada pula anak tiri juga di rumah, yang nama Hindun tu. Tapi tak disebut jugalah macam mana Nabi membesarkan anak tu. Nabi juga menjaga Sayyidina Ali, tak disebut juga macam mana Nabi membesarkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi banyak cerita Nabi sebelum jadi Nabi ni tak ada riwayat yang kuat lah. Apa yang berlaku selepas tu tak diceritakan, kecuali satu peristiwa. Ini peristiwa ni ada dalam buku-buku sirah yang banyak, dan Nabi sendiri pun pernah kongsikan jugalah lepas Nabi jadi Nabi, iaitu peristiwa pembinaan semula Kaabah. Peristiwa pembinaan semula Kaabah. Ini pun saya rasa saya nak kongsi juga dalam masa 15 minit lagi ni. Walaupun rasanya ramai orang dah pernah kongsi lah peristiwa pembinaan semula Kaabah ni. Cerita Kaabah ni pun ada banyak juga versi, dan ada banyak juga mitos. Ada versi yang bila Kaabah mula dibina. Ada yang kata Kaabah ni 1000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi dah ada tapak Kaabah tu. Itulah. Tapi ada kata bila Allah menciptakan bumi ni, malaikat pergi buat dah tapak Kaabah tu. Yang dekat sekarang punya tapak tu, itulah malaikat yang buat. Kemudian dibangunkan oleh Nabi Adam. Kemudian dibangunkan lagi oleh anak Nabi Adam, nama apa? Nabi Syith. Itu semua cerita yang tidak ada sumber dan tak menambah iman dan apa-apa pula. Kalau kita tahu ke, kita tak tahu ke, tak ada memberi apa-apa kesan. Itu tak dapat dipastikan lah. Tapi itu diceritakan lah dalam buku-buku sirah. Kalau kita tengok, yang dapat dipastikan bila mula dibina Kaabah ni, walaupun Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam Quran, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi bi Bakkah mubarakan, sesungguhnya rumah Allah yang pertama yang
diletakkan kepada manusia ni adalah di Mekah Al-Mukarramah tu. Tapi siapa yang bangunkan tu tak disebutlah. Yang ada yang kuat adalah Nabi Ibrahim lah. Bila Allah ceritakan dalam surah Al-Baqarah, apa Allah kata, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Apabila Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang membangunkan Kaabah. Jadi itulah orang kata apa, sumber yang kukuh yang menyatakan siapa yang bangunkan Kaabah, iaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Tapi biasalah, berapa ratus tahun kan, berapa ratus tahun dah, berapa kali rosak dah binaan tu kan, dibangunkan semula, dibaik pulih itulah saya kata Kaabah tu kan Baitullah, patutnya tak rosak lah kan, tapi tak masuk akal lah tak rosak. Tapi tiba-tiba ada mana kumpulan duk pilih buat apa ni, pameran artifak lah apalah, 1500 tahun ke 400 tahun ke, tak hancur-hancur, tak musnah-musnah. Itu memang merepek lah. Kaabah tu pun berapa kali dah, daripada Nabi Ibrahim sampai dekat Nabi tu berapa kali dah. Bahkan Qusay moyang Nabi, Qusay bin Kilab tu sendiri pun pernah membangunkan semula Kaabah. Bukan, dia lah kena baik pulih lah. Kena dibaik pulih lah. Dia bangunan yang sekarang ni, bangunan kolonial yang buat daripada batu dan simen pun kena ada proses pemuliharaan. Sebab saya orang Penang, saya tahu lah macam mana bangunan-bangunan zaman kolonial baru 100 tahun kan, baru 100 tahun, paling lama pun 200 tahun lah kan. Sebab kalau macam Penang tu 1786, tapi bangunan-bangunan yang dibangunkan pun pada berapa lama lepas tu, kita kata paling lama pun 200 tahun, 300 tahun. Tu semua perlu di Fort Cornwallis tu, kita tengok tak? Siapa pernah tengok Fort Cornwallis yang dibangunkan di Pulau Pinang tu 1786? Lepas tu dibangunkan Fort Cornwallis. Macam mana bangunan yang buat bila batu bata pun dah buruk dah kan, dah buruk dah. Macam itulah Kaabah tu sendiri, walaupun dia Baitullah, tapi dia perlulah dia mestilah ada rosak lah, runtuh lah, apa, retak lah apa kan. Dan dah ada berapa kali lah di orang kata apa, di baik pulih Bahkan atuk Nabi Abdul Muttalib pun pernah juga membaik pulih Kaabah. Cuma yang signifikan yang waktu Nabi umur 35, sebab dikatakan 5 tahun sebelum Nabi jadi Nabi, dilantik jadi Nabi tu, iaitu umur Nabi 35 lah. Kaabah ni nak dibangunkan semula, tapi yang ni dia berlaku banyak banyak perubahan. Quraisy nak bangunkan semula Kaabah ni, atalah ada kata sebab banjir, dengan apa berlaku kebakaran, tapi apa pun dia season lah bangunan kan. Teknologi zaman tu pula lagi lah cepat rosak kan. Okey. Tapi orang Quraisy tak berani, sebab depa nak runtuh kan, dia nak bangun baru. Dia macam renovate terus. Dia make over, dia bina semula. Dia bukan sekadar orang panggil apa, touch up ke ataupun sekadar baik pulih. Dia nak make over. Al-Walid Ibn Mughirah yang berani nak pergi runtuh kan, sebab orang semua takut nak pergi runtuh Kaabah kan. Abrahah berlaku apa kepada tentera Abrahah. Jadi Al-Walid Ibn Mughirah yang pergi hantam dulu dinding Kaabah tu. Siapa pun tak berani nak buat apa. Mereka jadikan testimoni kan. Malam ni kalau tak jadi apa-apa dekat Al-Walid Ibn Mughirah, esok kita pakat pergi runtuh. Siapa Al-Walid Ibn Mughirah? Sebenarnya saya nak kongsi kan, tapi saya tengok 10-20 orang ni. Al-Walid Ibn Mughirah ni yang dalam surah Al-Muddathir tu kan, Zarni wa man khalaqtu wahida. Dia ni kaya raya, bapa kepada Khalid Al-Walid Ibn Mughirah.
kan, Khalid bin Al-Walid ibn Mughirah kan. Kaya raya dan memang tak payahlah cerita pasal dia, panjang lagi kan. Dan dia yang banyak sponsor buat kelambu Kaabah tu. Kaya tak kayanya dia, bila dah Kaabah dibangunkan balik, Al-Walid ni lah dia yang Kaabah ni memang diberi kelambu, diberi baju, dia tak bogel macam tu ya kan. Tahun ni semua orang Quraisy kumpul duit dana bagi infak untuk buat kelambu. Tapi tahun depan Al-Walid seorang, dia selang setahun. Tahun depan orang lain semua bekerjasama untuk sponsor buat kelambu. Tahun depan lagi Al-Walid seorang. Tu kata kaya tak kayanya apa ni, waja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda. Tu dalam surah Al-Mudaththir. Tu cerita Al-Walid bin Mughirah. Tapi akhirnya Kaabah dibina semula. Ada banyak cerita lah macam mana bahan binaan lah apa tu, saya tak mau kongsi lain tu tapi yang bestnya Kaabah ni dibangunkan, dia kan ada empat sudut kan, dia empat sudut. Asal yang Kaabah tu adalah dia rectangle, segi empat panjang. Tapi Quraisy tak kekurangan dana, kata dana yang halal, tapi dia pendek kan, dia jadi macam square, nampak macam square sekarang kan. Jadi dia yang bahagian yang tak masuk dalam Kaabah tu ditanda, dia panggil Hatim ataupun sekarang Hijr Ismail kan. Itulah Kaabah, supaya dia kurang dalam 3 meter, dikatakan kurang dalam 3 meter saiz Kaabah yang asal, kurang dalam 3 meter. Jadi setiap sudut tu dibahagikan ikut ni. Macam sudut yang ada pintu ni dibagi kepada Bani Abdi Manaf. Bani Abdi Manaf ni lah ambil penjuru tu. Mereka ni lah yang decide supaya pintu tu ditinggikan, supaya kami yang boleh decide siapa boleh masuk, siapa boleh keluar. Tak semua orang boleh masuk keluar. Tidak, pintu Kaabah tu dia rapat lah dengan tanah. Kita pun pelik kat, kenapa lah pintu tu tinggi sangat kan, kena ada tangga boleh naik. Patutnya pintu dia rapat ke tanah lah. Siapa yang buat? Ni lah mereka ni, geng ni, Bani Abdi Manaf ni. Nabi pun tolong juga buat Kaabah ni. Masa nak bina Kaabah balik ni, tolong angkat batu lah sebagainya. Dia pun dah dewasa dah kan. Siapa Abdi Manaf? Nabi lah. Nabi bin apa? Bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Abdul Manaf ni cuma di sebelah sana tu adalah Bani Makhzum. Bani Makhzum nak kena cerita lah. Dia dapat daripada penjuru Hajarul Aswad sampai Rukun Yamani. Cuma ada dalam kalangan Bani Abdi Manaf ni, dia kena cerita juga kepada semua orang supaya kena faham. Saya dah sebut dah sebelum ni. Dia cerita sirah tak boleh lari daripada kabilah-kabilah ni. Sebab kita tahu ni semua Quraisy. Tapi dia ada persaingan adik-beradik ni. Ada persaingan adik-beradik ni. Macam orang yang, kalau kita sekarang tengok orang yang ada empire perniagaan ni, biasanya adik-beradik ni lepakat nak berebut harta, berebut kedudukan, berebut nama dan sebagainya. Abdul Manaf ni anak kepada siapa? Anak kepada Abdul Manaf bin apa? Bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Bin Qusay bin Kilab. Anak kepada Qusay ni lah. Anak-anak kepada Qusay ni yang ada orang panggil apa? Perseteruan. Itu yang berlaku orang panggil apa? Bani Abdiddar. Abdul Manaf tu dia ada adik-beradik dengan nama Abduddar. Dia ada lagi lah berapa beradik. Abdul Manaf dengan Abduddar ni. Dengan Abduddar ni mereka memang, sebab Qusay ni dia ada ketokohan tapi Abdul Manaf ni yang nampak lebih terkedepan. Jadi walaupun mereka dua beradik, tapi Qusay ni dia
dia ada berlaku orang panggil apa, jealousy lah, kecemburuan ni. Nampak ini ke depan. Mai ke layer anak pula. Anak kepada Abdul Manaf ni siapa? Hashim. Abdul Manaf dia ada anak nama Hashim, ada nama Al-Muttalib, ada anak nama Abdul Syams, ada anak nama Abdul Uzza. Jadi mereka ni lagi bersaing pula. Bersaing pula. Jadi antara Hashim ni dikatakan dia ada kembar. Saudara kembar dia nama Abdul Syams. Hashim ada saudara kembar nama twin nama Abdul Syams. Cuma Hashim ni dia yang banyak berada di Mekah, dia lebih tertonjol dari sudut orang panggil apa, ketokohan dia. Saya pernah cerita kan pasal Hashim sebelum ni kan, macam mana dia boleh dapat nama Hashim, asal dia pun bukan nama Hashim kan. Ketokohan dia, betapa generous, pemurahnya dia, sebab dia kaya dan sebagainya. Dia punya kembang ni Abdul Syams ni, dia ni yang banyak bawa barang dagangan ke luar kan. Jadi orang Mekah tak apa kenal dia, tapi dia sudut orang ni, dia sudut kuasa politik kurang lah Abdul Syam ni. Abdul Syam ni dia ada anak angkat nama Umayyah bin Abdul Syams. Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf bin Qusay. Umayyah ni lah, walaupun dia keturunan Abdul Manaf juga, Bani Abdul Manaf juga, tapi dia kerana jealousy tadi, dia bawarisi pada bapa angkat dia tu sama siapa, Abdul Syam tu, duk jealous dengan Hashim Tok Nabi. Jadi Umayyah ni dia akhirnya dia macam menjauh daripada suku Abdul Manaf. Masa bina Kaabah ni, Bani Umayyah ni mereka pergi join dengan Bani Makhzum. Sedangkan mereka patutnya join dengan Bani Abdul Manaf lah. Setiap penjuru tu dia bagi kepada yang kabilah-kabilah yang prominent ni. Dia ada sebab lepas Qusay tu mereka kan macam ada perebutan kuasa tu. Jadi dia ada orang panggil apa, grup-grup betul lah. Dia ada gang. Ni Bani Abdul Manaf ni dia ada gang-gang dia ya. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang awal-awal masuk Islam tu macam Abu Bakar apa, itu semua mai satu geng yang belah Abdul Manaf ni. Jadi yang kalau tengok yang banyak menentang Nabi masa kat Mekah ni, geng daripada mana? Geng daripada Bani Makhzum. Geng daripada Bani Makhzum. Semata-mata lawan Nabi tu bukan kerana Nabi tu mereka tak suka ke, mereka tak percaya kat Nabi lah. Kerana tadi tu lah. Kerana hak yang kata apa? Ni yang panggil apa? Perang keturunan ni. Perang keturunan. Mereka memang lama punya orang panggil apa? Ni yang kata bergaduh sampai 7 keturunan tak habis ni dah cerita dah. Zaman jahiliah ni. Apa yang berlaku yang sampai nak perang, nak letak Hajarul Aswad tu sebab sama-sama Bani Abdul Manaf dengan Bani Makhzum ni share penjuru yang sama. Al-Walid ibn Mughirah tadi tu, bapa Khalid Al-Walid, dia pada Bani Makhzum. Abu Jahal Bani Makhzum. Abu Jahal pun Bani Makhzum. Siapa lagi? Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab Bani Adi dengan mak pak dia Bani Adi, mak dia pada Bani Makhzum. Mak Umar ni adik-beradik dengan Khalid Al-Walid juga. Mak siapa? Mak Umar. Tu semua belah sana. Jadi sebab itulah sampai ke tahap nak perang. Sebab tu kita pun heran, apa nak pergi letak Hajarul Aswad sampai nak perang ni. Dia bukan kerana Hajarul Aswad tu sangat pun. Kerana mereka ni memang tak puas hati lama dah. Memang tak puas hati sebab lama dah. Jealous kawan ni yang dapat kedudukan dalam adik-beradik lain siapa. Kita pun berlaku dah zaman lah berlaku. Lebih kurang jahiliah kat kita ni. Bergaduh adik-beradik ni kan sebab harta lah. Anak ni dapat lebih ni, anak ni dapat kurang. Tambah kalau mak pak kaya lah, mak pak ada empire perniagaan kan. Siapa adik-beradik sana yang dapat jadi pegang saham banyak ke, CEO ke, saya tak boleh menjiwai lah benda ni. Pak saya bukan orang kaya pun. Tapi boleh bayang kalau ada family yang kaya raya, yang ada empire perniagaan, dia akan berlaku macam mana yang kita tengok keturunan Quraisy ni berlaku. Keturunan siapa ni? Keturunan Qusay ni. Qusay bin Kilab ni. Keturunan dia ni lah yang
Sebelum tu pun Bani Kinanah tu kan, sebab Quraisy ni daripada Kinanah, bawah Kinanah pun dah pecah dah antara Quraisy dengan hak lain-lain tu. Dia kira pecah ni, tak tahu nak kata lah, adik-beradik semua tapi dia berpecah, berpecah. Okey, kita cerita bina Kaabah tu, itulah yang kata nak perang, nak letak Hajarul Aswad yang akhirnya bagi dekat Nabi yang buat keputusan. Tapi menarik tak, walaupun semuanya berseteru tapi bila tengok Nabi Muhammad ni pada mana? Pada Bani Abdul Manaf, pada Bani Hashim. Tapi geng Bani Makhzum ke, Bani Abdiddar ke, apa semua tu, geng Bani Umayyah apa, semua setuju bila tengok Nabi Muhammad. Maksudnya orang kata apa, sum'ah ataupun nama baik Nabi Muhammad ni, walaupun dia daripada keturunan seteru mereka, tapi waktu tu mereka setuju dekat dia. Mereka setuju dekat dia. Itulah yang kita nampak kepribadian Nabi SAW. Tapi cerita nak sampai nak perang tu, katanya terhenti tergendala pembinaan Kaabah tu 5 hari. Sebab tu bila mereka sampai kat tempat nak letak Hajarul Aswad tu, masing-masing tak mau mengalah, tak mau mengalah. Jadi Kaabah ni akhirnya pada zaman Fatuh Mekah, Nabi, dia ada hadis dalam Bukhari ada, dalam Muslim pun ada hadis yang bila Aisyah minta nak solat dalam Kaabah, Nabi kata kalau nak solat dalam Kaabah, solatlah di Hijr tu. Sebab Hijr tu dulu bahagian dalam Kaabah. Maksudnya siapa yang solat di Hijr tu, dia macam solat dalam Kaabah. Dan Nabi kata laula hadathah, kalaulah tak kerana baru lagi kaum kamu wahai Aisyah, iaitu Quraisy ni lah, masih baru lagi dalam jahiliah, aku akan perintahkan supaya Kaabah ni diruntuhkan dan dibina balik macam mana binaan Nabi Ibrahim, iaitu rectangle. Tapi Nabi meninggalkan runtuh Kaabah, walaupun ialah bina balik Kaabah ikut binaan Nabi Ibrahim tu, itu ialah kan sepatutnya, tapi Nabi meninggalkan benda yang betul sebab Nabi melihat apa kesan selepas tu. Kadang-kadang kita ni kata, ni kerana Quran kata, hadis kata, kita nak lala tu juga buat, tak kira lah apa pun berlaku. Itu kita tidak memahami Al-Quran dan hadis, macam mana cara Nabi dan para sahabat faham dengan Quran dan hadis. Jadi dibiarkan Nabi, Kaabah tu macam tu lah. Padahal Kaabah tu Kaabah yang dibina oleh Quraisy, tak ikut macam mana bentuk asal Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma bila zaman Abdul Malik bin Marwan, Bani Umayyah, nampak tak? Bani Umayyah. Bani Umayyah. Siapa nama? Abdullah ibn Zubair ibn Awam. Kepada Abdullah bin Zubair bin Awam, dia tak setuju dengan sana. Dia macam mengisytiharkan Mekah tu sendiri keluar daripada Bani Umayyah punya, kan khalifah Bani Umayyah keluar daripada, tadi kan saya ceritakan Abdullah bin Zubair bin Awam. Az-Zubair bin Awam ni Al-Awam bin Khuwailid tu, adik-beradik Khadijah kan. Jadi akhirnya dia runtuhkan Kaabah tu, dia buat balik macam mana hadis yang dia dengar daripada siapa? Aisyah. Aisyah ni siapa? Mak saudara dia lah. Aisyah dengan mak dia, mak Abdullah bin Zubair ni siapa? Az-Zubair bin Awam ni kahwin dengan siapa? Kahwin dengan Asma binti Abu Bakar. Dapat anak nama Abdullah. Jadi Abdullah dengan Aisyah anak saudara. Jadi hadis tadi tu kan Aisyah yang ceritakan macam mana bentuk Kaabah tu. Jadi Abdullah bin Zubair dia runtuh kan, dia bina balik macam mana bentuk Nabi Ibrahim buat. Kemudian bila Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi dapat menawan, mengepung Mekah dan membunuh Abdullah bin Zubair bin Awam, dia runtuh balik Kaabah tu, dia buat balik macam yang dia ada lah, macam mana yang Quraisy buat tu. Kan? Tapi akhirnya bila zaman Harun Ar-Rashid, salah seorang khalifah Bani Umayyah, Harun Ar-Rashid, dia tahu benda ni,
dia pun tanya kepada siapa, Imam Malik. Imam Malik, ya. Kalau kita kata mazhab Maliki, selalu orang kata Imam Malik ni school of thought dia ataupun madrasah ahli hadis, tapi dia faham hadis, itu maksudnya. Dia tak literal. Imam Malik bila ditanya oleh Harun al-Rashid, dia kata macam mana, boleh tak kalau aku runtuhkan balik binaan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi tu, aku buat balik macam mana binaan seperti disebut dalam hadis, binaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa Imam Malik kata? Imam Malik kata, cukuplah. Cukup-cukuplah, nanti Kaabah tu jadi permainan khalifah. Mai khalifah ni tak kira runtuh dia buat macam lain pula. Mai khalifah ni tak kira runtuh buat macam lain pula. Kira Kaabah tu berapa kali runtuh tu pergi ikut apa ni model mana-mana. Tapi sampailah sekarang Kaabah tu kekal lah dengan bentuk yang macam yang zaman Nabi bina tu, iaitu tahun Nabi umur 35 tu, tapi direnovate lah. Direnovate lah. Jadi binaan yang ada sekarang tu binaan yang bentuk macam zaman Nabi umur 35, tapi direnovate banyak kali. Dan renovate yang orang kata apa, besar-besaran yang terakhir adalah tahun 96 oleh Malik Fahad. Sebab tu kita tengok tiang dalam Kaabah tu pun marmar, dinding dalam Kaabah tu pun marmar, bumbung dia apa semua tu kan. Cantik lah, Kaabah sekarang cantik lah, luar dan dalam. Itu semua dah renovate baru lah, cantik lah. Bukanlah kita kata tak pernah renovate daripada zaman apa. Bahkan bapa kepada Fahad, Malik Fahad tadi siapa? Fahad bin Abdul Aziz. Raja Abdul Aziz tu sendiri pun pernah renovate juga Kaabah tu. Kaabah ni banyak kali lah dibaik pulih. Dibaik pulih. Jadi para penonton, ikhwan dan akhwat, daripada cerita Kaabah ni pun kita boleh nampak kan, apa yang prioriti dia. Yalah, Kaabah tu kan simbol agama. Simbol agama. Kadang-kadang orang salah faham, agama ni perlu diprioritikan. Agama tu sendiri pun banyak dia punya, bila kita kata hifzuddin kan, memelihara agama tu sendiri pun dia banyak dia punya keutamaan dia kan. Jadi macam simbol Kaabah tu, ialah Kaabah tempat kiblat kita apa semua kan, patutnya kena bina macam balik Nabi Ibrahim buat lah kan. Tapi tengok Nabi sendiri pun tengok apa prioriti dia sekarang, apa prioriti dia pada waktu tu, dan seterusnya sampai sekarang. Walaupun kita kata negara Saudi yang orang kata apa, agak keras dalam mengikut Quran dan hadis ni, mereka pun tak kembalikan binaan Kaabah macam mana dalam hadis Nabi SAW. Jadi begitulah macam mana kita sepatutnya berinteraksi dengan nas-nas Al-Quran dan hadis. Yang Allah alam telajak jugalah malam ni, walaupun 2 poin nak cerita Nabi kahwin dengan Khadijah dengan pembinaan semula Kaabah, tapi dia banyak, orang panggil banyak insight. Dia banyak benda-benda yang nak kena kongsi juga, tak boleh nak cerita ringkas-ringkas macam tu. Terima kasih banyak yang sentiasa tak jemu mengikuti kuliah sirah bulanan ni. InsyaAllah jika tiada aral, kita berjumpa lagi dalam kuliah pada bulan akan datang. InsyaAllah, mudah-mudahan. Aku qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Dr. Syazali kerana telah menyampaikan kuliah sirah pada malam ini. InsyaAllah pada bulan hadapan kita akan buat pada minggu keempat juga, sama ada hari Rabu ataupun hari Khamis. Kami akan update melalui poster yang akan disebarkan melalui medium-medium sebaran Facebook ataupun WhatsApp kepada semua ahli. Jadi dengan ini kita tangguhkan dulu majlis kita pada malam ini dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.